Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Jadi alhamdulillah, Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi yang terkuasa masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 26 hari bulan Mac 2022 bersamaan dengan 23 Syaban 1443. Maknanya kalau kita kata tajuk kita ni ambang Ramadan tu kena sangat dah tu dah. Hanya beberapa hari lagi. Hari ni hari Sabtu, minggu depan duk sibuk dengan nak tarawih dah tu. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang Ramadan, maka perbincangan kita juga tentang apakah persiapan. Sebagaimana tajuk yang ditulis, menggilapkan hati, kuatkan semangat untuk menyambut Ramadan. Jadi bagaimana, apakah tip ataupun yang dikatakan semangat tadi, apa yang patut kita buat bila kita nak sambut Ramadan itu, nak gilak setara mana? Maka para jemaah sekalian, InsyaAllah dalam masa yang kita ada ini, ana akan cuba bawa tuan-tuan dan puan-puan mengembara. Kita nak tengok apakah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerja buat Nabi untuk kita nak ambil qudwah, uswatun hasanah di dalam Ramadan untuk tahun ini insya-Allah. Kita sambut Ramadan banyak tahun dah. Nah, ikut umur masing-masing lah. Ada hak sambut 70 kali pun ada dah. Ada hak sambut baru 20 kali. Ada baru 9 kali ni, berapa kali ni? Ya, berapa umur? Umur dia pun tak tahu berapa dah dia. Jadi yang betulnya kita kena ingat, setiap kali kita sambut Ramadan pasti ada suatu perkara yang kita rasa pelik, rasa menarik. Cuma pelik kita tu taklah kita cerita kepada orang. Dah, hak cerita kepada orang benda pelik ni, orang pelik nama dia. Jadi jangan cerita. Sebab itulah kalau kita jumpa Lailatul Qadar dengan tanda-tanda dia sekalipun, tak payah cerita kepada orang. Kita ni suka cerita. Bila mari 10 akhir Ramadan nanti, ada orang mesej pagi-pagi di atas gambar kita. Dia kata, "Ustaz, ni matahari tempat saya. Lailatul Qadar ke semalam?" Kata tak ada apa, mai cari Lailatul Qadar dah ni. Nah, kalau kita kata ya, kali malam tu tak pergi masjid dah lah. Mungkin jumpa dah kan malam. Jadi benda-benda yang pelik-pelik, yang ajaib, kalau kita tengok sekalipun, itu adalah merupakan rahsia di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allah buka. Ada orang yang nampak, tapi bukan untuk diceritakan kepada orang. Bahkan orang yang duk cerita benda pelik ni sebab dia nak naik taraf dia. Orang nak suruh kagum dengan dia, rasa dia hebat. Oh, hebat dia ni taraf wali ni, kasyaf ni. Jadi akhir sekali ramai orang pakat cari dia pula. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata Ramadan, apakah yang kita nak buat bila mari Ramadan? Dalam senarai yang kita bagi malam ni, insya-Allah ada senarai ni, ada lebih kurang ada 10 perkara yang kita nak buat. 10 perkara. Ana akan baca satu-satu supaya menjadi garis panduan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat, orang panggil, jadual. Apakah agenda yang aku nak buat sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, kita tahu Ramadan satu bulan yang Allah Ta'ala pilih daripada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra
fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala dah tetapkan dalam satu tahun tu ada 12 bulan. 12 bulan ni Tuhan gazet daripada bila lagi? Daripada hari dijadikan langit dengan bumi. Maknanya kita tak boleh lagi nak ubah 12 bulan lagi jadi 14, tak jadi. Lama atas 12 ni. Buat 10 boleh tahu ni. Kita buat boleh, orang pakarnya tidak. Betul tak? Maka bulan itu telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma waktu menamakan bulan itu, itu masa tu orang Arab dia tengok kepada keadaan. Sesuai. Kebetulan bulan Ramadan waktu dia namakan itu, dia panggil bulan kena ke musim panas. Sebab tu Ramadan nama dia Ar-Ramdu dengan makna panas. Panas apa tu? Panas belaka. Ramadan ni tak. Kadang-kadang kita panas matahari. Ada kalanya panas tubuh kita tu sebab tak boleh minum air. Ada juga yang mengatakan kepanasan Ramadan itu untuk membakar dosa-dosa anak Adam. Kita kata alhamdulillah. Maka Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah, tanda ni pelajar-pelajar yang suka mencatat, surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok dalam nota, kalau dapat nota tu ada di awal kertas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ini di antara bulan yang Allah sebut nama dia. Tuan-tuan pelajar tanda. Bulan apa lagi ada nama dalam Quran? Bulan apa? Ramadan disebut. Maka disebut dengan nama dia Syahrul Ramadan. Apakah bulan Ramadan? Allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang diturun padanya Al-Quran. Bulan yang diturun padanya Al-Quran. Bila ke Quran itu turun? Kejap lagi kita cerita. Kemudian apakah fungsi Al-Quran? Hudan linnas. Menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Wal furqan, yang membezakan di antara hak dengan batil. Maka Allah kata apa? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa dia jumpa dengan bulan Ramadan, wajib dia kena berpuasa. Ayat ini sambungan daripada ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa. Maka para jemaah sekalian, kita hari ini kita kena insaf, kita kena sedar bahawa Ramadan, puasa, Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaitan Nabi dengan Ramadan satu kaitan yang cukup mantap, yang cukup besar. Kenapa kita kata kaitan Nabi dengan Ramadan ini besar? Sebab permulaan turun Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bermakna para jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditabalkan menjadi nabi bila? Apabila turunnya Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Nabi jadi rasul pada bulan Ramadan. Bulan diturunkan Al-Quran. Cara penurunan Al-Quran itu ada beberapa cara. Baik, kita nak ambil kaitan Nabi SAW dengan Ramadan. Maka Ramadan itu bulan Al-Quran. Bila Al-Quran turun, Nabi pun menjadi Nabi. Sebelum daripada itu belum ditabalkan lagi. Maka Rasulullah SAW bila mari bulan Ramadan, meletakkan suatu garis panduan yang cukup besar, sebagaimana dalam hadis yang diriwayat oleh Ibnu Majah
Nabi SAW bersabda, inna hadha syahra qad hadarakum. Wahai para jemaah sekalian, bulan Ramadan telah datang. Di sini para ulama mengambil istinbat bahawa kita kena istibsyar, bergembira dengan kedatangan Ramadan. Ini di antara tanda kita gembira, ni dah. Ada majlis ulang kaji, memperingat balik kedatangan bulan Ramadan. Adapun hadis yang disebarkan dalam poster-poster dalam TikTok mengatakan siapa dia memperingatkan kedatangan bulan Ramadan boleh pahala sekian-sekian, itu tak betul tu. Kalau jumpa poster tu, hapuskan, delete. Jangan dijadikan poster hadis palsu berantai, tak usah. Setiap bulan ni, daripada bulan Muharram lagi. Oh, siapa dia memperingat kedatangan bulan Muharram boleh pahala sekian-sekian. Mari senyap sekejap. Mari bulan Rabiul Awal, mari pula. Bulan Rajab masuk, bulan Ramadan mari pula. Dia berantai dan dia pun modify. Dia pandai kan main internet ni. Setiap bulan ada hadis sama ya. Hadis palsu tu belaka yang dia bawa, tapi cerita lain-lain. Maka para jemaah sekalian, kita tidak perlu pada hadis-hadis palsu untuk menguatkan semangat kita, sebab kita sudah ada hadis yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita bersabda, inna hadha syahra qad hadarakum. Bulan Ramadan telah sampai. Wa fihi lailatun, dalamnya ada satu malam khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab apa Allah Ta'ala beri kepada kita 1000 bulan? Kenapa? Ada sebab tu. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa dia terhalang daripada meraih kebaikan pada bulan Ramadan itu, orang itu telah terhalang daripada segala kebaikan. Na'udzubillah. Sebab itulah kita nak buat persiapan ni, supaya dengan persiapan itu kita boleh ingat, kita boleh sedar bahawa bulan ini bukan seperti bulan lain. Jangan duk kira. Allahu Akbar. Wala yuhramu khairuha illa mahrum. Nabi SAW bagi tahu, tidak terhalang daripada kebaikan Ramadan ini kecuali orang yang terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Hazal hadis rawahu Ibnu Majah fi Sahih As-Sunan. Maka para jemaah sekalian, jelas kepada kita bulan Ramadan. Nabi perkenalkan Ramadan itu dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang terdapat pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sebut Ramadan, dia sebut Al-Quran. Maka kita mengatakan Ramadan itu bekas kepada Al-Quran. Ramadan wi'a Al-Quran, bekas kepada Quran. Kita ni tak makan bekas, kita makan isi. Betul tak? Saya pergi melawat satu negara, jumpa dia punya gelas mangkuk dia comel. Kita pun beli mangkuk ni, beli pinggan comel, harga dia RM500 sebiji. Kita punya meja untuk 8 orang. Jadi meja 8, meja ni ada. Kenal belaka buat bagai meja ni tak? Nak beli lapar 500 biji pinggan saja berapa ribu? Berapa ustaz? 500 kali lapar dia berapa? 4000 pinggan saja. Dengar. Panggil kawan-kawan mari tengok pinggan. Hoi, pinggan aku beli di negara mana ni? Kira negara mana pun. Beli Mekah kau beli Cina. Pinggan ni kau 500. Bila kita dengar pinggan harga 500, tuan-tuan hok mari ni duk mikir apa benda nak isi dalam pinggan. Betul tak? Oi, makan nasi sedap ni. Kalau tidak nasi kambing, nasi unta ni. Sekejap berasa mari mi Maggi masuk dalam tu. Allah, pinggan harga 500, mi harga RM1.5 ke sopik. So ke tidak? Itu diibarat kata Allah sebut syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan tu bekas untuk mengisi Al-Quran, tiba-tiba kita tak isi. Ini jadi kita kata satu manusia yang rugi, duk bangga dengan Ramadan, bangga dengan datangnya Ramadan, tapi tidak mengisi Ramadan itu dengan isi yang sepatutnya kita isi. Karena itulah dikatakan Ramadan syahrul Quran. Ramadan di bulan Al-Quran. Pihak masjid mesti menyediakan, bukan nak ajar ke masjid ni, maknanya kita sediakan kelas-kelas tadarus Al-Quran, baca. Di masjid ana lain sikit dia punya cara daripada Allahyarham
arwah. Mula hayuh lagi ni. Tadarus kita khatam Quran sekali dengan terjemahan. Aku nak kena buat tu. Panjang Ustaz. Nah, tak terjemah ni pun panjang dah. Mana kita baca ayat, lah ni kita terjemah pimpinan Ar-Rahman. Baca satu ayat, baca terjemahan. Baca ayat, baca terjemahan. Tapi kita tak hurai lah. Kalau hurai tak panjang pula. Hak huraian masalah lain. Maknanya kita kena usaha supaya paling tidak di bulan Ramadan ni ada beberapa kali kita khatam Al-Quran. Hak kita baca seorang, kita baca. Hak kita tadarus bersama dengan sahabat-sahabat di masjid, kita buat. Yang kita kalau boleh, kita juga ambil satu masa setengah jam, 20 minit, kita dengar, dia panggil tadabbur Al-Quran. Tadabbur Quran ni kita dengar huraian satu ayat, contohnya kita baca dan kita nak faham ayat yang tersebut. Terus ambil ayat banyak, ambil ayat Ramadan, ayat puasa yang kita kata. Ayat puasa ni di antara benda ajaib yang berlaku kepada ayat puasa ni tuan-tuan, Allah Taala letak setepak ya ayat puasa. Daripada ayat 1 berapa tadi? 183 surah Al-Baqarah. Cuba buka ayat 183 surah Al-Baqarah, dia berakhir dengan ayat ni Al-Quran mudah kan? Tak. Baca tak saya baca ya. Al-Quran tu ada dah dalam duk oleh poket ya. Kata baca cerita lain. Nah. Tengok ayat 183. Mari kita ni cara kita nak tadabbur ayat. 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tuan-tuan tengok, sebelum ayat 183 dia ada 3 kali. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, ayat 178. Kemudian ya ayat 180 kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, itu ayat wasiat. Barulah mari ayat kita ni ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, diperdukan atas kamu puasa. Ayat puasa ni lajak pergi kepada sampai kepada ayat 188. Daripada 183 kepada 188 itu dia panggil ayatus siyam, ayat puasa. Dalam ayat ni kalau kita tadabbur sikit-sikit tadabbur, satu ayat, setengah ayat sepanjang bulan Ramadan, kita kata kita akan dapat ilmu yang begitu banyak. Ilmu yang begitu besar. Sebab tu dia kata tadabbur ni kita tak baca panjang. Tapi kita untuk kita baca, untuk kita khatam lah 1 juzuk satu hari, 2 juzuk satu hari. Bahasa bulan Ramadan ni bulan digalakkan baca Quran banyak, maka tidak ada had, tidak ada limit. Kalau tuan-tuan tengok dalam kertas yang saya bagi tu, tengok Ramadan dan Al-Quran ajaib tuan-tuan. Imam Syafi'i rahimahullah taala dia boleh khatam 60 kali sebulan Ramadan. Metos ke hakiki? Ni pelajar ni tahfiz ke ni? Pelajar tahfiz? Ke tak? Tahfiz. Awak baca 1 juzuk berapa minit? Berapa? 10 minit. 10 minit habis 1 juzuk. Boleh? Setengah jam hak kita. Hak ngakak ni hak tahfiz tak boleh setengah jam. Dia 10 minit ya 1 juzuk. Lebih sikit 15. Kalau 15 minit 1 juzuk, kita ada 30. Cuba kali 15 kali 30 jadi berapa? Mari kita main matematik malam ni. Nak cerita bukan metos, bukan benda dongeng. Kalau 10 juzuk 10 minit, maknanya 30 juzuk baru berapa minit? Berapa? 300 minit. Cikgu matematik ada. 300 minit berapa je? Neje. Kalau 15 minit. Buka telefon tu. Pecek. Haji puas jadah kan ni. Berapa? 150 minit. Berapa je?
Dia kena kali cepat nak habis masa ni. Baik, kita letak. Kalau andai kata kita buat 15 minit satu juzuk, 15 minit kali dengan dapat 30 juzuk, kita ada 450. 450 bagi dengan 60 minit saja, berapa? Baru 7 jam setengah. Logik tak logik? Logik pelik. Nah. Maknanya 7 jam setengah. Satu hari kita ada 12 jam. Betul lah tu. Kalau kata Imam Syafi'i boleh khotbah sehari sekali, malam sekali. Logik. Tuan-tuan jangan duk rasa Allah Imam Syafi'i nah pulaknya banding tu. Tak usah ambil Syafi'i. Sekarang ni tu ustaz-ustaz kita ni yang bahasa Arab boleh cek dalam internet, budak Arab di Mekah, nama dia Jihad Al-Maliki. Dia kata dia telah mengulang balik sejarah legasi salafus soleh. Dia kata aku telah khatam pada tahun ni 60 kali sebagaimana dalam cerita Imam Syafi'i. Kenapa kita beri semangat ni? Nak suruh tuan-tuan boleh kata malam ni, insya-Allah ustaz, kalau tidak 2-3 kali khatam tahun ni. Boleh ke tak boleh? Jawab derah insya-Allah kata. Biar semangat ke? Tu dia nya, baru naik gerang kita pun nak ceramah naik derah-derah. Ni Allah. Panjang ustaz. Panjang apa? Satu hari ke malam 12 jam. Malam ke siang pula 12. Maknanya kalau kita ambil, kita letaklah dalam setengah jam 40 minit baru satu juzuk. Kita ada lagi 11 jam lagi hak ada. Tak boleh kalau kita beri kepada Al-Quran di bulan Al-Quran ni masa yang cukup untuk kita bertadarus, untuk kita baca Quran. Tulis kata-kata hikmah daripada para ulama. Dia kata apa? Berilah masa untuk Al-Quran. Kita war-warkan kata-kata hikmah ni. Berilah masa untuk Al-Quran. Jangan bila ada masa baru nak baca Quran. Betul kata-kata dia? Kita kena peruntukkan masa untuk Quran 1 jam satu hari, siang 1 jam malam. Jadi tak apalah, insya-Allah kalau saya ada masa saya baca. Jawabnya tak ada masa. Buktinya tuan-tuan, kita bersahabat dengan kawan kita. Pergi rumah aku, insya-Allah. Berapa ratus kali dah insya-Allah tu. Jak mula-mula dia tukar mari ke kawasan kita ni, siapa lo ni? Insya-Allah lagi tak pergi kali habuk. Cuba beri masa ke dia. Aku jemputmu malam Jumaat ni atau malam Sabtu ni pergi rumah. Tarikh sekian. Siapa tu siapa? Itu dia kata, kita kena beri masa, jangan tunggu masa ada. Allah. Itu dia panggil kita dengan Al-Quran. Jadi kita letak Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kita kena buatlah macam mana pun para jemaah sekalian, biarlah di bulan Ramadan ni bunyi Al-Quran di mulut kita, bunyi Al-Quran di telinga kita. Kita beli CD, beli MP3 semua sekali. Masuk dalam kereta, perak buh Quran. Nak dengar cerita berapa? Sebelah bulan dia dengar cerita tak habis-habis. Duk main cerita bagai naik, bagai turun. Lagu tu, bagai naik, bagai turun. Beli juga kita. Kau tak beli? Beli juga, tak susah masalah. Balik ke rumah, biar bunyi juga. Kita panggil alat-alat ni, MP3 apa benda, kaset dulu, zaman dulu kaset dah. Biar bunyi dalam rumah. Kalau kita tak boleh baca apa, biar alat ni tolong baca. Semua sekarang dalam handphone kita macam-macam tok guru ada dah. Kalau malam-malam tu kita boleh live dengar di solat tarawih di Masjid Haram. Biar kita teriak sekali dengan Tok Imam. Tok Imam teriak, kita teriak juga. Ana satu malam semaya di Masjid Haram Mekah, solat Isya. Allahu Akbar. Nama dia Syekh Dr. Khalid, Tok Imam tu. Dia baca Quran. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Dia baca tepi Kaabah. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Mu nak bunuh laki-laki ni sebab dia kata Tuhan aku Allah. Dia teriak menangis sungguh-sungguh tepi Kaabah. Tok Imam. Kita pun perasan orang sebelah kita menangis, kiri kanan kita menangis. Balik di hotel tanya makcik-makcik orang semaya tu. Orang Arab menangis tak apa, dia faham. Kata teriak pada dengan Tok Imam dia. Dia kata teriak. Tengok Al-Quran ni dia boleh sentuh perasaan. Teriak tu sebab Tok Imam teriak ke sebab faham? Kata makcik sebab Tok Imam teriak. Nak faham tak faham dah kita ni. Bila kita cerita pula
Kenapa dia menangis? Sebab waktu dia baca ayat ataqtuluna rajulan yaqulu, ingat tak pada waktu itu Nabi sedang diancam, dicekik oleh puak-puak Quraisy dekat dengan Kaabah. Abu Bakar mari sentak tangan puak Quraisy. Abu Bakar baca ayat ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, mu nak bunuh dia ni sebab dia kata Tuhan aku Allah. Jadi imam tu teringat kepada Nabi sedang diancam dekat Kaabah, dia menangis mana tu, satu masjid menangis dan orang-orang yang dengar juga menangis walaupun tidak faham. Nah, itu kita kata Al-Quran ni biasa apa mereka kita boleh menangis dengan dia, kita boleh suka dengan Quran, biarlah Quran itu menyentuh perasaan. Sebab tu Al-Quran yang Allah Ta'ala kata apa? Menjadi Al-Quran hudan linnas, menjadi petunjuk, wa bayyinatin minal huda, penjelasan segala petunjuk, wal furqan, pemisah di antara hak dengan batil. Jadi para jemaah sekalian, kita pergi kepada Al-Quran. Bila kita duduk dengan Quran, biarlah kita menjadi ahlul Quran. Sekurang-kurangnya pada bulan Ramadan ni dia panggil bulan Al-Quran. Hak mana tak ada lagi dalam telefon dia Al-Quran, suruh anak isi cepat-cepat. Masuk dalam handphone dia. Aku nak baca Quran. Tak ada alasan dah kita. Dulu kata Allah nak baca Quran tak ada wudu. Kalau dengan handphone ni kita boleh baca Quran bila-bila masa. Tak ada wudu boleh sentuh. Sudah kejar dah lah. Nah, kalau kita ada wudu, boleh tak kita bawa Quran? Bawa telefon boleh? Kau kena ambil wudu dulu. Nak juga tu. Nah. Kalau nak masuk tandas, tinggal luar ada Quran. Menarik. Para ulama kita ni masya-Allah dia kaji tuan-tuan. Dia kata mana ada Quran dalam ni? Tak ada Quran, ada bayang. Dalilnya kalau kita ambil kapok kita belah ni kau jumpa Quran dalam ni. Ada ke tak Quran? Tak ada. Cuma kalau nak masuk tandas janganlah buka skrin hok tulis ayat tu, tutuplah jadi gelap, tak ada masalah masuk balik. Allahu akbar tuan-tuan dan puan-puan. Selalu anak ulang kaji ketika kita tadabbur ayat, kita mengatakan makin kuat sains dan teknologi bermakna makin tinggi hujah Allah Taala ke atas kita. Dulu waktu kita baca surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha, kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat hak baik pun mu akan tengok, buat hak tak baik mu akan tengok. Kita duk mikir macam mana kita nak tengok. Mari sampai kita hari ni dia sendiri jadi berlaku. Nah, tak ada orang nak pukul gambar, dia sendiri pukul gambar dia. Lepas tu dia post, dia tulis. Maknanya ayat-ayat yang kita baca dulu zaman kita hari ni sudah menjadi bukti bahawa perkara yang tersebut mudah bagi Allah. Allah Ta'ala tunjuk satu demi satu keluar. Kita masyarakat kita ni suka baca Yasin. Malam-malam baca Yasin. Tak, malam Jumaat baca Yasin. Orang sakit baca Yasin. Apa saja pun Yasin. Anak duk periksa dalam kelas mak baca Yasin tepi pagar, baca Yasin. Perasan tak perasan kita? Bila sampai kepada ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim, sambung. Tu tali dia baca Yasin ingat. Kalau sambung ayat lain tak apa nak ingat. Wa tukallimuna aydihim, tangan mu bercakap. Sampai kita hari ni siapa bercakap? Tangan ke mulut? Dua-dua bercakap. Tak. Kadang-kadang mulut tak cakap. Dia jumpa kita kali-kali tak ayat apa. Balik rumah hantar mesej. Ustaz, jemput mari rumah petang ni. Kata awak kecek dengan saya tadi, kata ayat. Tangan bercakap lah ni. Suami dengan isteri lagi tu, anak dengan ayah juga. Dia duduk atas kereta, boleh dia mesej ke mak dia. Mak, kedah ayah goreng depan tu. Mak dia pun jawab, okey. Bisik dengan abah-abahmu, budak-budak minta nak berhenti depan tu. Ini semua dipanggil min asyratis sa'ah. Makin tinggi teknologi, makin tinggi hujah Allah Ta'ala ke atas kita. Kalau zaman dulu makcik-makcik kita ni kata dia tak pandai nak baca Quran. Anak ni banyak ngasuh orang tua-tua. Orang tua-tua mari pondok. Bila mari kita teh lah dia baca Quran. Tahu baca. Macam-macam lah bunyi tu. Bila kita tanya dia, bapa yang tak ngaji Quran sekarang zaman muda dulu. Ngaji masa muda. Lepas tu dia boleh hayuh dia tegak kau duk beranak dia kata. Dengan majik marah belakang tu. Kau tak ada kata berapa anak? Tak ramai ustaz 15 aja. Wah hati orang zaman dulu 15 10 anak dak. Lama kita lah ni 3. Kalau 3 tu jawab dah.
Berapa anak? 3. Berapa? Kalau 5 slow sikit. 5. Malu pun zaman kita ni beranak ramai. Mana kalau orang dulu tak boleh baca Quran sebab tidak ada alat komunikasi yang baik. Zaman kita hari ni boleh baca Quran. Boleh baca Quran kata tak? Macam-macam lagu ada. Boleh tukar. Nak dengar Imam Masjid Haram, pecek tubik Sudais. Tubik orang ni. Nak Imam Masjid Madinah pula, tubik orang ni. Ali Al-Huzaifi contohnya dah. Hafizahullah. Maknanya zaman dulu kalau orang tak ngaji Quran, tak ngajilah dia. Tapi zaman kita hari ni kalau tak belajar Quran, banyak alat-alat komunikasi. Bagaimana kita nak jawab di hadapan Allah? Bolehkah kita jawab bila masuk dalam kubur nanti? Malaikat tanya, apa kitabmu? Bolehkah kita nak jawab? Kita aku Al-Quran, kita baca Quran apa tidak? Mendengar Quran apa tidak? Na'udzubillah. Jadi para jemaah sekalian, kata di para ulama, min huna nantalik. Mari Ramadan ini, waktu kita mula gilak balik, semangat semula kita dengan Al-Quran. Boleh ke tak boleh? Tok Imam sanggup ke tidak buka kelas Quran? Kita marah Tok Imam balik ni. Mana? Pengurusi masjid kata mana? Boleh kita buka kelas? InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam sebuah hadis yang sahih dalam Muslim, Nabi kata, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul mana-mana kaum di rumah Allah. Rumah Allah tu kita panggil masjid lah. Masjid, rumah Allah. Tujuan apa kita berkumpul? Yatluna kitab Allah. Tujuan kita berkumpul nak baca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan kita nak tadarus sama-sama kita. Apa kita dapat? Tuan-tuan tanda, 4 perkara kita akan dapat. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah SWT akan turunkan ketenangan ke atas kita. Ni kita nak ketenangan, pergi cari benda lain. Ada setengah orang ni, aku ni stres lah, dia pergi beli mikrofon mic ni, menyanyi seorang dia tengah malam di rumah dia. Allah, jiran nak tidur sebelah pun tak dengar. Kalau dia ada, kalau banyak, kalau suara sedap, boleh buat ngulik. Ni suara bunyi lagu ni hok ngatuk berhilang. Nak cari ketenangan kono-kononya. La. Nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan duduk di mana? Duduk di masjid, di rumah Allah bila kita baca Quran. Yang kedua, wa haffatumur rahmah. Ghasyatumur rahmah. Rahmat melingkungi kita. Kerana itu para jemaah, para ustaz kita, pendakwah kita, penceramah kita, bila dia ceramah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Di mana? Dalam masjid. Kita tak pergi pasar pagi, tuan-tuan dirahmati Allah, dua orang duduk menyanyi gogah-gogah, tak ada rahmat Allah situ. Syukur rahmah ni. Kita nak masuk masjid tadi, kita baca doa apa? Allahumma ftahli abwaaba musa, tulis tu. Baca ke tak tahu? Abwaaba rahmatika. Lain kali lepas habis PKP ni, hak jaga duduk depan tu, kita nak suruh tunggu baca doa masuk masjid pula. Lagu mana? Jangan bila tak jawatan. Ada dah kerja baru ni, kerja duduk apa ni, duduk tembok kepala orang tak. Ni kita kerja dia je jaga, nak suruh apa ni, baca doa masuk masjid. Boleh ke tak boleh? Habis dia jaga tu dengar jawab. 2. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Majlis kita ni dihadiri oleh para malaikat. Acu tengok kiri kanan, nampak ke tidak? Ada apa? Malaikat ada. Kita kadang-kadang duk mikir, kenapa Nabi SAW sebut malaikat dalam majlis kita ni? Kenapa? Malam ni tak apalah ramai. Ada kalanya hak mari hak ceramah biasa ni, kita sendiri tu email ke ceramah apa, berapa orang? Banyak dia pada orang. Ketika itu kena ingat, wah, malaikat ada sekali dengan kita. Malaikat ramai-ramai. Tapi tak payahlah tuan-tuan malaikat dengar cerita. Tak payah. Malaikat dia ada di alam lain. Dia makhluk lain. Dia jadi daripada cahaya. Dia bukannya macam kita. Dia makan minum pun tidak kan. Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indahu. Allah Taala akan sebut nama orang yang berada dalam majlis tersebut. Nama kita disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Gembira tak gembira kita? Tak usah kata apa tuan-tuan, kita duduk dia dalam majlis besar-besar. Nah, tiba-tiba nama kita disebut oleh
tuanku, nama Muhammad bin sekian-sekian. Bangga tak bangga kita? Hei, bangga dah. 3 hari 3 malam tak tidur. Boleh gambar sekeping gambar tu duk jaja siang malam. Tepek sana tepek sini, habis orangnya tunjuk gambar dia. Dengan tu aku ni. Padahal sekali tu je jumpa. Maknanya ayat yang kita nak majtama'a qaumun, tidak berkumpul mana-mana kaum. Tujuan kita berkumpul yatluna kitab Allah, nak baca Al-Quran. Sekarang ni ada orang mari mengadu. Dia kata, ustaz, saya tak boleh baca Quran. Ini pentingnya. Bila kita tak boleh baca Quran, tuan atau puan, mari duduk sekali dengan orang baca Quran dalam majlis tadarus ni, ambil Quran. Tapi jangan sampai baliklah pergi Quran tu. Nah, kalau balik berjirai sebelah kata, kok ni terbalik. Mana dia ni kita kata buta huruf sengoti nah. Quran pun terbalik. Dia kata apa? Kita jumpa dah dengan orang tua pergi Quran terbalik. Kata terbalik tu pakcik. Terbalik ke? Ingat kata tak nampak mata. Rupanya tak nampak huruf. Dia tu tak nampak. Terbalik sungguh pergi Quran. Dia kata, maaf lah ustaz, saya ni Fatihah je reti, hak lain tak tanya. Kata mujur dah reti Fatihah, kalau tidak semaya pun tak boleh. Mana jangan pergi terbalik lah. Jirai-jirai sebelah tu betul. Mana kalau dia mari baca Quran sini, 1 hari 1 juzuk, dia khatam, dia boleh pahala khatam Quran sekali dengan orang tadarus. Walaupun kita tak boleh baca. Penting tak penting? Ini pentingnya berjamaah dalam majlis tadarus. Tapi jangan main tadarus online. Dia ni biasa muslimat suka tanya ni, kata ustaz, kami ni ada grup tadarus online. Khatam Quran setiap hari. Dia kata lebih pada imam Syafi'i ni. Lagu mana? Dia bagi. Dia ambil 60 orang, setiap orang baca setengah juzuk. Setengah juzuk daripada muka sini sampai muka ni. Juzuk pertama setengah. Dia sambung pula ni. Masing-masing baca 2 rumah. Pukul 10 malam kara istihar ke ketua, dia panggil admin, aku dah khatam, aku dah baca. Dia pun istihar, alhamdulillah hari ni kita khatam Quran 1 kali. Jawabnya, dia khatam Quran setakat dia baca tengah juzuk tu, tak ada 1 rakaat. Itu permainan, dia panggil talbis, permainan-permainan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mendalami masalah ini. Jangan ikut program itu. Nak ikut tak apa, tapi jangan istihar khatam Quran hari ni, tidak ada. Tapi kalau kita duduk dalam majlis gini, baca, itu khatam. Mana-mana orang yang tak pandai, mari dalam majlis kita baca Quran ni, biar kita boleh khatam Quran sekali dengan orang ramai. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bahagia kita. Tak ada bahagia lebih daripada kita berbahagia dengan apa? Apabila kita boleh khatam Al-Quran, bila kita boleh baca Quran. Walaupun kita tak boleh baca, tapi kita duduk dalam majlis baca. Dalam hadis yang panjang, hadis tentang ilmu, ketika malaikat laporkan kepada Allah Azza wa Jalla satu majlis ilmu. Hadis ni sahih. Dia kata, ya Rabbi, ada seorang yang mari belakang tu, dia bukan nak pergi dengan kuliah, bukan nak pergi dengan baca Quran. Habis dia pergi nak cok borai jumpa tu imam. Kemudian tu imam duduk tadarus, dia pun duduk cok belakang tu. Malaikat tanya Allah Azza wa Jalla, macam mana kita nak bagi markah pada orang ni? Sekali dengan pahala orang baca ke tidak? Allah kata apa? Haula'il qaum la yashqa bihim jalisuhum. Puak-puak tu, ahli ibadat itu, mereka dia tidak kenak kepada orang duduk sekali, tidak bakhil. Maknanya pahala awak walaupun asalnya mari ni nak jumpa tu imam, tapi oleh kerana dia duduk dalam majlis ilmu, dia boleh sekali pahala. Rugilah tuan-tuan kalau kita tak ambil peluang yang besar. Cukuplah 2 tahun kita berkurung. Kau tak cukup lagi? Pada dah. Mari tarawih tahun ni berapa rakaat sini? 8 rakaat. Ada hak lari kelip kat tengah jalan? Tak lari dah. Kalau lari, jangan lari tahu ni, takut mari PKP pula menyesal tak sudah-sudah. Tak sewi lagi tahu. Tahun ni kita kempen besar-besar. Tu email tulis banner besar depan tu. Jangan lari tengah jalan. Boleh? Siapa dia lari juga, kita kata rugilah dia. Ni dalam kertas saya ni, kita nak kempen satu lagi. Pada ada 2 kempen malam ni. Kempen banyak-banyak kan tak ingat pula. Tengok di kolom Qiyamul Lail. Nombor 3 tu. Di bawah tu peringatan.
peringatan kepada setiap jemaah. Baca kertas tu. Setiap jemaah hendaklah menyempurnakan solat tarawih bersama imam supaya namanya tertulis di kalangan orang-orang yang qiyamul lail sepanjang malam. Nak ke tak nak kita? Nak? Jangan lari. Namun nak terlari juga. Ada satu cerita, ni orang cerita dengan anak ni. Dia kata, Kak, AJK masjid musyawarah. Nak 8 ke nak 20 maya tarawih. Jadi ada pak cik ni 20 kata. 8 tak jadi tarawih. Oh, kata baik molek dia. Dia mau berbesi dia ni hok lari tengah jalan ni. Jadi waktu musyawarah katok meja 20. Waktu tarawih dia dulu pada orang lagi tubik. Kita kata jangan main. Kita ikat kaki dia, jangan pergi lari dah. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak ikat kaki orang tak boleh. Koci itu ada orang nak pergi ke tandas. Nak lagu mana? Buat makanan sedap, dia klik mari pula. Kita ikatlah hati manusia dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Tengok hadis tuan-tuan. Abu Zar meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun bersolat bersama dengan mereka pada malam 23 sehingga 1/3 malam. Nabi semaya tarawih. Masa zaman Nabi dia tak nama tarawih, dia nama qiyam Ramadan. Tarawih ni zaman kita dah. Zaman mutaakhir. Pada malam 25 Nabi kita solat sampai 1:30 malam. Bila sampai 1:30 malam, sahabat-sahabat mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, lambat lagi nak sahur ni. Boleh ke kalau sambung lagi?" Gua nak agak. Zaman Nabi ada komplain. Tak puas hati semaya sudah cepat. Zaman kita ni komplain ke tak? Gua nak. Dia marah kata imam, mata ke dia hafal Quran, nya baca panjang gitu mau dia kata. Sudahlah gitu. Tok imam apa dia tu ni? Tak payah haji wah ke dak. Kedaca nek buka dah dia duduk tarawih lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin para jemaah sekalian. Nabi rahmatan lil alamin, dia tidak layan permohonan sahabat, tapi Nabi bagi bonus. Nak tahu saya bonus? Allah kita keluarga Malaysia istiak nak boleh bonus segar berasa dak. Tak akan nak mikir dah kitanya. Mula hadari lepas tu satu Malaysia lah ni keluarga Malaysia apa ni berapa pula tak apalah asal boleh piti jangan marah dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak kata mai masuk kita semayang dah. Rasulullah sallallahu alaihi rahmatan lil alamin, Nabi kita faham umat dia di akhir zaman lemah tak apa kuat, maka Nabi bagi bonus. Tengok dalam hadis Nabi kata, wahai para sahabat, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia berdiri solat bersama dengan imam sampai sudah. Imam dia 20, imam 8. Jadi kalau kita sibuk kelang kabut contohnya, kan? Kita pergi cari masjid hak baik hak sudah cepat. Tapi nak dengar, nak tip ke tidak? Kau pandai sendiri dah cari masjid. Ada orang ni dia salah. Anak dia kena pergi klinik. Jadi klinik tutup pukul 10. Jadi kalau pergi semayang masjid tempat dia tu sudah pukul 10 lebih. Tak ada tarawih. Jadi dia naik motosikal pergi cari surau dalam kawasan dia tu. Hak semayang 8 rakaat. Berapa rakaat sini? 8. Oh beres kita tarawih sini malam ni. Dia mari. Rupanya tu email tu Hafiz. 8 rakaat sudah pukul 11. Oh, cabut ekor lah dia. Tutup klinik lah malam ni. Kalau nak tanya, jangan tanya lapar, tanya orang pukul berapa sudah sini. Baru betul. Ada masjid 20 rakaat, 23 rakaat, pukul 9.30 sekali yang makan cendol. Siap. Kalau kita sebut dia mau kenal tempat ni. Ramai orang pergi. Ramai peminat dia masya-Allah. 9.30 sudah. Jangan buatlah gitu. Kita nak jumpa Tuhan malu. Nak aku bila Ramadan maya tarawih kita mau laju dah. Sabarlah. Nabi kata apa? Siapa dia solat bersama imam hatta yang sarif sehingga sudah. Jangan lagi tengah jalan. Siapa sudah? Sudah tu bila? Siapa sudah? Witir masuk juga. Ini kita bimbang hari ni. Kerugian sebahagian daripada ahli ibadat. Dia semaya 20 dengan Tok Imam, bila Tok Imam witir dia undur ke belakang.
Mana dia tak sudah sekali ingat imam. Rugi tak rugi? Tak dapatlah bonus ni. Buat kelik pun tak ada dalam hak. Sebab syarat tak cukup. Syarat dia kata yang hatta yang sorry sehingga imam sudah, dia tak sudah. Habis macam mana kita nak buat? Nak selesai masalah kita macam mana? Ni dengar ni nak jawab ni. Nak tanya ke nak jawab? Jawab lalu. Dia ada dua cara, tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan solat terus witir bersama dengan imam di tarawih tu. Jadi kita bangun tahajud nanti, kita semaya tahajud lah 2 rakaat sampai ke sahur, tapi kita tak ulang lagi witir sebab witir sudah dibuat di awal. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? La witrani fi lailatin, tidak ada witir 2 kali satu malam. Tak boleh witir 2 kali. Habis saya nak solat witir akhir malam, macam ayah kita kata tadi. Macam mana nak buat? Dia ada 2 cara. Ada setengah ulama kata kita batalkan witir yang pertama. La tubtilu a'malakum. Jangan batalkan. Witir. Kalau kita rasa kita nak solat di akhir malam, maka cara dianya kita solat dengan imam solat 2 rakaat tadi, 2 rakaat. Kalau hak semaya lapar tak ada masalah lah. Dia semaya lapar, kita hak 2 rakaat lagi tu tarawih juga. Rakaat yang ke-10. Dia semaya 1 rakaat, kita niat tarawih lagi yang ke-12. Bila imam beri salam, kita tambah Allahu Akbar. Sambil duduk boleh. Dia semaya sunat ni, duduk pun tidak jadi masalah. Kalau kita nak bangun ke, malu kau ke tak? Warok dia terbangun. Kita duduk ya. Imam, Assalamualaikum, kita pun Allahu Akbar. Baca Fatihah, rokok, sujud, beri salam, sudah sekali. Sudah sekali ingat imam, waziyadah, tambah lagi. Barulah kita boleh pahala bonus, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis paginya pahala qiyam Ramadan, qiyamul lail, walaupun kita balik tidur di rumah kita. Betul tak betul? Hak sebenarnya orang hak lari tengah jalan dengan orang hak sudah sekali ngetuk imam, kalau dia pergi kedai colik, tak dia makan colik lagi rasa. Sudah dah tuk imam tu duit tu. Rugi tuan-tuan. Puasa ni 30 hari ni ya. Waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi, waktu sahabat ulama besar ni kebumikan jenazah sahabat dia. Ada kata Imam Ahmad, ada kata imam lain, yang penting imam salafus salih. Dia kata apa? Sahabat-sahabat semua kita baru ya ke bumi jenazah. Dia nak apa? Sahabat kita ni nak apa sebenarnya? Kalau dia boleh balik semula ke dunia, dia nak apa? Dia tanya. Dia kata kalau dia boleh balik semula dunia, 2 rakaat solat sunat yang dia boleh solat itu, 2 rakaat yang dia boleh semaya lebih baik daripada dunia yang kamu miliki hari ini. Nilai 2 rakaat solat. Nilai 2 rakaat solat bagi orang duduk dalam kubur lebih baik daripada dia kalau dia boleh gadah semua dunia yang dia miliki. Lah ni kita tuan-tuan, segar tak segar kita? Sehat? Duduk dalam tanah ke atas tanah? Menyesal lah ni kan nak tunggu dalam kubur? Menyesal lah ni kita dapat buat. Dia masuk dalam kubur, tak usah duduk mikir lah. Tak apalah kot, ada anak-anak tulus maya kita duduk main begitulah mikir. Anak duduk mikir muka lain, kita duduk mikir dalam kubur. Dia kata 2 rakaat kita boleh solat 2 rakaat lebih baik daripada dunia yang kita miliki. Subhanallah. Jadi para jemaah sekalian, waktu kita masih ada. Waktu masih ada. Kenapa kita nak lepaskan peluang yang begitu besar? Jadi kita kempen baik-baik. Kita jangan lari daripada solat bersama dengan imam, dan jangan lupalah solat tarawih itu sunat. Solat yang besar lagi solat fardu. Kita penuhkan solat jemaah kita di masjid setiap waktu. Ni ada setengah orang ni tak. Dia kata apa? Dia ni alhamdulillah, ni dia cerita sungguh. Dia kata ustaz, saya ni alhamdulillah tahun ni solat tarawih tak miss. Kata alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Kita pun cuek sikit. Hak maya zuhur asar tu lagu mana? Dia tahu tu rumah. Kita kata terbalik kuih habis. Anak 1 tahun belum PKP dulu, kita kumpul satu khutbah Jumaat. Tu tuan boleh tengok dalam YouTube.
Cari dalam khutbah Abu Anas, tajuk dia benda-benda perkara ajaib di bulan Ramadan. Jaga semaya sunat, tak jaga semaya fardu. Pelik ke tak pelik? Kita jangan jadi manusia pelik. Tak miss semaya tarawih. Lepas kita semaya zuhur asar, tu dua mah lah ustaz itu. Kata terbalik kuat mu ni. Orang semaya sunat ni dua mah. Tak, semaya fardu jaga. Kita kena jaga dua-dua. Jaga fardu di masjid, kita jaga juga sunat kita di masjid. Timbul lagi soalan, muslimat nak maya di masjid ke maya di rumah? Muslimat nak maya mana? Ada orang kata semaya afdal di rumah. Kita kata afdal di rumah, maya berapa rakaat? Beramak dengan anak-anak. Tak, kita semaya di masjid. Orang mana boleh mari masjid, mari. Nabi kata la tamna'u ima Allah masajid Allah. Mu jangan larang hamba-hamba perempuan Allah Taala nak mari ke masjid, jangan larang. Kita bagi peluang. 2 tahun dah kita ber-PKP. Kenal belakang dah kita masing-masing dah. Allah, mula tahu PKP pertama, gelisah Tuhan lah Maha Kaya. Lagu mana lah nak jadi tok imam, betul tak? Dek hak pak masjid, hak rumah tu nak jadi tok imam rumah ni. Selama kini sedap lah kita. Nah, petai lagi lari, petai lah ke masjid. Mungkin nak mai raweh rumah tak reti. Tahun ni buka rahsia nak pergi masjid tak boleh, nyetutup pintu di tok imam. Bukan tok imam tu Covid tu. Allah, anak pun duk mikir ramai orang tanya. Kita pun buat video pendek. Ramai orang tengok video cara-cara solat tarawih di musim PKP. Oh, nyo atas surat mari terima kasih lah. Saya cemah dah ni nak jadi tok imam lagu mana ni. Rupanya mudah ya tok imam tarawih ni. Alhamdulillah dia sudah jadi tok imam tarawih. Dekat nak raya gelisah pula. Lagu mana nak jadi tok imam raya? Kita pun waktu ambil pula video pandu-pandu solat raya. Oh, ada hak atas mesej mari. Terima kasih ustaz, mudah je rupanya jadi tok imam. Rupa orang ni dia boleh jawatan walaupun jawatan interim tak selepas. Buktinya bila masjid buka tak mari juga dia pasal dia pandai dah jadi tok imam. Itu dia masalah. Tahun ni letak jawatan belakang tok imam rumah tu mari maya masjid. Boleh ke tak boleh? Mari belakang masjid. Tok imam tuan-tuan tu interim ya, pasal ada Covid ya, lepas pada tak boleh dah lah jadi. Allahu akbar. Baiklah. Berapa dah kita kempen? Quran, semaya tarawih, satu lagi kita kempen, banyaklah bersedekah di bulan Ramadan. Oi, payah ustaz nak sedekah-sedekah ni. Kita nak bagi makan orang buka puasa, bukan semesti kena buat di masjid. Muslimat kita pun nak masuk lagi, nak pergi masjid lagi. Tuan-tuan pergi cari dalam qaryah kita ni, dalam kampung kita ni, berapa orang-orang yang berhak asnaf. Biasa di masjid ada senara asnaf kan. Kita pergi cari. Kalau boleh, kita cari keluarga kita yang berhak. Anak-anak kita sendiri. Ni anak-anak aku ni. Kita pergi rumah dia belum Ramadan, tanya dia, mu sebulan puasa ni anak-anak-mu 5 ni 7 orang dalam rumah ni, berapa makan beras? Tengah hari buka puasa dengan sahur. Dia kata 30 kilo. Kita atas 3 kapik beras. Ayat berapa ekor? Berapa makanan? Beri bantuan-bantuan, jangan bagi duit, bagi makanan. Bagi duit dia beli rokok. Tak ada orang, tak boleh pahala tuan-tuan. Orang boleh kita sedekah orang rokok tak boleh pahala. Biar ada mau nak marah-marah lah kali ni, tak saya mari dah kita. Nak puasa dah ni. Esok satu ceramah cantik. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube kita ni, di Facebook, tajuk dia Nafas Baru Menjelang Ramadan. Kita ceramah di hospital besar. Tajuk dia Nafas Baru Menjelang Ramadan, iaitulah kempen bagaimana kita nak berhenti rokok di bulan Ramadan. Jadi kita hak rokok tu kita break sekat dulu. Takut tuan-tuan marah. Kau tak marah? Orang sini tak marah? Tak. Tak marah, kita panjang sikit lagi. Maknanya kita kempen sedekah. Sedekah ni tak semesti kita bawa makan yang hak ada masak. Kita hantar bahan-bahan makan ni pun tidak jadi masalah. Nu anak-anak hak duk jauh-jauh ni boleh je mari buka akaun. Kita pergi di pasar Kedai Runcit kampung kita ni. Untuk makcik ni 200 bulan Ramadan ni. Buka bagi duit siap-siap, bagi buka semula buku 35 ke. Kau tak pakai ada buku 35 zaman ni. Tak pakai. Buku apa pula? Main dengan telefon belakang tak? Tanda ada telefon. Telefon mampu bateri pakai senyap gitu. Saya kata apa dah. Buku 35 buka balik. Tulis, dia mari ambil hari ni, mari ambil gula, mari ambil kopi, mari ambil beras, mari ambil minyak. Semua dia buka puasa di atas infak kita. Tuan-tuan, man fattara sha'iman, tengok dalam kertas kita ni, siapa dia beri makan orang buka puasa, dia boleh meraih pahala orang puasa. Besar ke tak besar pahala? Kalau tuan-tuan rajin masak di masjid ni lagi baik. Suruh orang mari ambil. Kan dalam SOP kata tak boleh jamu. Tak sedap jamu.
kita buat makanan, orang mari ambil. Tuan-tuan rajin-rajinlah. Hak mana ada duit, buka tabung. Hak mana tak ada duit, buka tangan untuk bekerja, menyediakan juadah berbuka puasa, besarnya pahala kita. Alhamdulillah, cukuplah kita kempen beberapa perkara, menaikkan semangat tuan-tuan untuk beribadat pada tahun ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.